Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita hingga sama-sama dapat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah di rumah masing-masing, alhamdulillah. Dan pada malam ini syukur pada Allah Subhanahu Ta'ala ada kesempatan untuk kita teruskan lagi pengajian tajwid Al-Quran, ya. Kita akan baca surah Yasin bersama-sama. Kemudian kita akan tengok beberapa hukum tajwid yang boleh kita pelajari. Sebagaimana yang kita maklum, mempelajari ilmu tajwid ini dia ada banyak hukum-hukumnya. Tapi sebenarnya kalau kita selalu ulang dan ulang, kita akan boleh ingat, insya-Allah, ya. Dalam pengajian bacaan surah Yasin beserta tajwid, insya-Allah kita akan baca sama-sama lah, ya. Saya akan mulakan terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah boleh ikut bacaan saya, kemudian saya akan terangkan beberapa hukum tajwid. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ada mushaf sendiri pun bagus, ya. Kalau tak ada, boleh fokus pada skrin. Saya akan tunjukkan bacaannya, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita teruskan lagi bacaan surah Yasin pada ayat yang ke-19, 20 dan 21. 3 ayat saja, mudah-mudahan diberkati Allah. Baik. Jadi dalam masa yang sama juga saya akan buat ulang kaji tentang hukum tajwid yang kita telah belajar semalam. Siapa yang masih ingat lagi? Ada 6 tempat yang kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kalau kita baca, kita kena baca dengan dengung. Ada 6 tempat, ya. Kalau kita tengok dalam buku ilmu tajwid, dia terbahagi kepada 3 topik lah, iaitu topik wajibul gunnah, yang kedua hukum mim mati, yang ketiga hukum nun mati dan tanwin. Jadi masih ingat ke 6 perkara tu? Kalau tak ingat, tak apa. Kita ulang kaji. Kita ulang kaji supaya kita selalu ingat dan ingat. Yang pertama, wajibul gunnah. Wajibul gunnah, ya. Bila mana ada nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu, maka kita kena dengungkan bacaan kita dengan harakat, ya. Kemudian selain daripada wajibul gunnah, kita akan baca dengan dengung di mana apabila kita berjumpa dengan idgham mithlain. Idgham mithlain ni berlaku bila? Idgham mithlain berlaku apabila mim mati berjumpa dengan mim. Mim mati berjumpa dengan mim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tandanya mudah saja. Bila nampak di dalam Al-Quran ada huruf mim yang mati yang tidak ada tanda mati. Kalau tengok kat skrin ni adalah, ya, ada mim mati tapi tak ada tanda mati berjumpa dengan mim. Contohnya begini, kalau jumpa ada mim, saya besarkan pun boleh. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau ada mim mati berjumpa dengan mim tapi mim itu tidak ada tanda mati, itu namanya idgham mithlain. Ada yang panggil idgham mithlain, ada yang panggil idgham syafawi, ada yang panggil idgham mithlain saghir. Sama sajalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Kemudian satu lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati
kita akan baca dengan dengung bila mana kita jumpa ikhfa syafawi. Ya, macam mana kita nak tahu ikhfa syafawi? Kita akan jumpa mim yang mati, yang tidak ada tanda mati berjumpa dengan huruf ba. Mim ni mati tapi memang tidak ada tanda mati berjumpa dengan huruf ba. Contohnya di sini, kalau saya besarkan tuan-tuan abang dirahmati Allah, boleh perhatikan. Okey. Dekat sini ada mim mati berjumpa dengan ba. Mim yang mati ini tidak ada tanda mati di atasnya. Kosong. Tengok, tak ada apa-apa. Okey, jadi mudah saja. Mudah saja. Kalau yang pertama tadi jumpa nun yang bersabdu, dengungkan bacaan. Jumpa mim yang bersabdu, dengungkan bacaan. Jumpa mim yang tidak ada tanda mati, dengungkan juga bacaan. Cuma kalau jumpa mim yang tidak ada tanda mati, boleh jadi dia idgham mislain, boleh jadi dia ikhfa syafawi. Jadi yang itulah yang saya nak kongsikan. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi 3 tempat. Apa dia? Iqlab. Iqlab. Iqlab tu saya cuba bawa satu contoh. Iqlab ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia ada tanda khusus, tanda yang khas. Sini. Okey, kalau tengok pada skrin, ni kalau tuan-tuan abang dirahmati Allah nampak ni ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Mim kecil yang ekornya ke bawah itu adalah tanda yang direka khas untuk iqlab. Kalau jumpa mim kecil ekor ke bawah, kan. Contoh dalam ayat ni, la ammaratum bisu, la ammaratum bisu. Kita dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat, dan inilah tandanya. Iqlab berlaku bila? Apabila tanwin ataupun nun yang berjumpa huruf ba, akan ada tanda mim kecil ekor ke bawah. Itu iqlab. Itu yang keempat. Yang kelima, bila kita akan baca dengan dengung, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Bila idgham ma'al gunnah berlaku? Idgham ma'al gunnah berlaku apabila nun yang mati atau tanwin. Tanwin tu apa? Tanwin baris 2. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan, itu namanya tanwin. Okey. Apabila nun yang mati ataupun tanwin ataupun baris 2 berjumpa dengan 4 huruf, iaitu ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Maka dia hukumnya adalah idgham ma'al gunnah, perlukan bacaan dengan kadar 2 harakat. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Bilakah ikhfa hakiki berlaku? Apabila nun yang mati ataupun tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah asasnya. Insya-Allah pada malam ni kita akan membaca 3 ayat daripada surah Yasin, bermula daripada ayat yang ke-9, 20 dan 21 insya-Allah. Seperti biasa, saya memang akan baca 2 kali. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan dengar betul-betul. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan baca serentak dengan saya insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati. Kita bermula daripada ayat yang ke-19 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم muhtadun. Okay, baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dapat kita baca sama-sama 3 ayat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati Allah. Baik, sekarang insya-Allah kita akan terangkan beberapa hukum tajwid yang asas-asas ya, yang berkaitan dengan tempat yang dengung dan tak dengung, dan tempat yang dibaca dengan panjang insya-Allah. Baik. Jadi kita akan dengan ayat yang ke-19 ya. Qalu ta'irukum kan kita baca panjang, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kan? Kenapa kita baca panjang? Panjang tu dekat mana? Dekat sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perasan tak dekat sini yang saya cuba tandakan yang kecil ini? Okey. Yang ni namanya tanda mad. Okey, saya cuba tandakan dulu. Okey, yang bulat kecil ini ada tanda mad, tanda mad, tanda panjang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, secara mudah kalau nampak saja tanda mad itu, kita bersedialah untuk memanjangkan bacaan kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, secara asasnya tanda mad ni kita akan jumpa bila? Kita akan jumpa bila? Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau yang ada di luar sana yang guna komputer ke yang boleh nak salin, tolong catat supaya orang lain pun boleh tahu juga. Okey, tanda mad ni kita selalu jumpa bila? Pada mad jaiz munfasil. Yang pertama pada mad jaiz munfasil. Yang kedua, kita biasa jumpa pada mad wajib muttasil. Pada mad wajib muttasil. Dan yang ketiga, kita akan jumpa tanda mad itu bila? Pada mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Dan yang keempat, kita akan jumpa tanda mad itu pada mad lazim. Mad lazim. Cuma mad lazim ni perincian dia agak panjang. Mad lazim itu sendiri ada 4 pecahan. Yang pertama, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal. Tapi dia duduk bawah kategori mad lazim. Jadi kalau yang tak sempat catat tu, kita tulislah yang 4 ni ya. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad silah tawilah, dan mad lazim. Ya. Ada orang nak tahu ke mad lazim tu dengan lebih terperinci? Kata saya nak tahu, saya tak dengar tadi. Okey, baik. Mad lazim itu, okay, bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mad lazim dia ada 2 bahagian dulu. Dia ada 2 cabang dulu. Mad lazim ni dia ada 2 cabang. Pertama yang melibatkan huruf, nama dia mad lazim harfi. Yang kedua melibatkan kalimah. Kalimah perkataan, namanya mad lazim kalimi. Jadi dah ada 2 kan Mad lazim harfi, mad lazim kalimi. Okey. Setiap mad lazim itu pula terbahagi kepada 2. Contoh macam ni lah ya. Saya buat macam ni. Pertama, kita nak cerita tentang mad lazim harfi kan. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi ada 2. Mad lazim harfi satu lagi lazim harfi musaqqal. Mukhaffaf dan musaqqal. Begitulah juga mad lazim kalimi pun ada juga. Mad lazim kalimi mukhaffaf dan musaqqal. Kalau kita uraikan yang 4 tadi tu, pertama mad lazim harfi mukhaffaf, yang kedua mad lazim harfi musaqqal, yang ketiga mad lazim kalimi mukhaffaf, yang keempat mad lazim
kalimi musaqqal. Okey. Jadi nak ceritakan tentang mad tu, kita akan ceritakan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Cuma kita nak tengok apa yang ada. Jadi yang kita katakan tanda-tanda mad itu, kita akan nampak tanda ni. Boleh nampak ke? Cuba saya alihkan dia. Kan? Tak ada. Sekarang saya letakkan bulat ni dekat tanda dia. Yang tu. Itulah tanda mad. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak tengok kan tadi kita baca dengan 4 harakat, kita baca panjang. Qalu ta'iru panjang, ta tu panjang kan. Kenapa kita panjangkan? Kerana di situ ada huruf alif. Perhatikan yang saya alihkan sedikit tanda mad ni supaya kita boleh nampak alif tu. Okey. Walaupun alif kecil saja, ni alif kecil. Saya padam dulu. Okey. Alif kecil ini berjumpa dengan hamzah. Alif apa? Alif adalah huruf mad kan? Huruf mad ada berapa? Ada 3. Apakah huruf-huruf mad? Alif, waw dan ya kan. Okay. Jadi ini adalah huruf alif. Walaupun alif kecil, tak apa. Alif kecil berjumpa dengan hamzah. Okey, berjumpa dengan hamzah. Nampak tak dia tu sebelah-sebelah je dalam satu kalimah. Itulah nama dia muttasil. Dia bersatu, dia bersambung, dia bercantum dalam satu kalimah. Dia berada dalam kalimah yang sama. Ya. Jadi sebab itulah namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okey, baik. Okey. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita baca qalu ta'irukum kum tu kita baca dengan kadar 2 harakat kan. Qalu ta'irukum kita baca dengungkan. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dekat sini ada mim yang mati berjumpa dengan mim. Okey. Tak apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau yang ikut kelas saya, kelas kita semalam lah yang kelas kita semalam. Okey. Mim yang ada tanda sabdu ni, teka-teki ni, soalan. Mim yang ada tanda sabdu ni, adakah dia wajibul gunnah atau bukan? Sebab biasa kita belajar kan, kalau ada mim yang bersabdu wajibul gunnah, nun yang bersabdu wajibul gunnah. Tapi nak tanya, yang mim yang bersabdu ni wajibul gunnah ke bukan? Bawah topik wajibul gunnah. Jawapannya bukan. Bukan wajibul gunnah. Sebab apa? Sebab mim yang bersabdu ini berada pada pangkal kalimah, ataupun pada permulaan kalimah, ataupun kita kata huruf pertama dalam kalimah. Kan betul-betul kat first kali kan. Jadi kita dah belajar, kalau wajibul gunnah, saya tunjuk sikit. Kalau wajibul gunnah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tak berlaku pada pangkal. Pangkal huruf dia akan berlaku, tengok macam ni. Inna, na ni huruf yang kedua. Barulah wajibul gunnah. Innan nafsa. Nun yang bersabdu ni huruf yang keberapa? 1, 2, 3. Ketiga. Jadi dia berada pada huruf yang kedua atau ketiga ataupun yang terakhir. Contoh yang terakhir tu macam mana? Macam ni. Fabalaghna ajalahunna fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna. Kalau dia ada pada hujung, itu pun wajibul gunnah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kita baca yang mim yang bersabdu ni apa? Mim mati berjumpa dengan mim. Hukum dia apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kalau masih ingat, apa dia? Idgham mislain. Mim mati berjumpa dengan mim. Jadi mim yang kedua tu dia ada sabdu. Contohnya bi akhillakum min. Jadi ni nama dia idgham mislain. Nama dia idgham mislain. Okey. Jadi kalau kita baca qalu ta'irukum kum, yang 2 harakat tu, itu nama dia
idgham mithlain. Cara bacaannya dengungkan bacaan dengan kadar dua harakat, ya. Tanda-tanda yang kita kena dengungkan bacaan dia apa dia? Nampak ada mim mati tapi tak ada tanda mati, kan. Jadi selalu ingatlah tuan-tuan bang dirahmati Allah, dalam Quran mudah saja, nampak saja ada mim mati tapi tak ada tanda mati, maka dengungkanlah bacaan, ya. Bersedialah untuk dengungkan bacaan. Baik. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, mesti dengungkan ke? Dia adalah keadaan-keadaan dia. Nanti saya beritahu bila kita jumpa hukum selepas ini, insya-Allah. Okey. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukkirtum ma'akum a'in ma'akum. Dekat sini kita tak baca dengan dengungkan. Kenapa? Kerana mim itu ada tanda mati. Bila mim yang ada tanda mati, hukumnya izhar syafawi. Jelas. Tak perlu dengungkan bacaan. Senang sajalah, ya. Berdasarkan kepada tanda-tanda penulisan, tanda-tanda dalam Al-Quran tu kita dah boleh tahu dah. Asalkan jumpa mim mati yang ada tanda mati, memanglah itu izhar syafawi. Memanglah izhar syafawi. Maksudnya tak payah dengungkan bacaan. Okey, baik. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukkirtum a'in. Kenapa dengung tuan-tuan abang dirahmati Allah? Nampak tak di sini ada huruf nun? Ada huruf nun. Ada huruf nun yang tidak ada tanda mati. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, nun ni tak ada tanda mati. Kenapa? Kerana dia berjumpa dengan huruf zal. Zal merupakan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi kena dengungkan bacaan. Jadi bila mana nun yang mati berjumpa dengan huruf zal dan hukumnya adalah ikhfa hakiki, maka nun itu tidak ada tanda mati. Soalan, bilakah nun mati ada tanda mati? Nun yang mati ada tanda mati apabila hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Dan satu lagi adalah izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Nanti kita ceritakan kemudianlah, insya-Allah. Nanti ada slide-slide yang saya akan tunjukkan, ya. Mudah-mudahan kita lebih faham, kan. Izhar mutlaq itu adalah huruf nun yang mati berjumpa dengan ya dan berjumpa dengan waw dalam satu kalimah, dalam satu perkataan, iaitu dunya, bunyan, qinwan dan sinwan. Okey, 4 perkataan saja tapi berulang-ulang tempatnya di dalam Al-Quran. Dunya, bunyan, sinwan dan qinwan. Itu nama dia izhar mutlaq. Baik. Jadi kat sini kita dengungkan bacaan. A'in dhukkirtum. Okey, baik. Tiba-tiba kita nampak kat sini tuan-tuan abang dirahmati Allah, mim ini tidak ada tanda mati. Macam kita katakan tadi, kan. Nampak mim tak ada tanda mati, bersedialah untuk dengungkan bacaan. Baik. Maksud bersedia untuk dengungkan bacaan adalah kalau kita teruskan bacaan. Okey, contoh saya teruskan bacaan, Dan biasanya kalau orang baca Yasin dia akan sambung. Jadi pastikan bila sambung tu mestilah dengan dengung. Contoh, qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi kalau kita sambung a'in dhukkirtum, dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat, ya. Tapi kalau kita waqaf, a'idzukkirtum berhenti macam tu sajalah, tak adalah dengungnya, ya. Walaupun kita ustaz, kat mim tu tak ada tanda mati, kena dengungkan bacaan. Maksudnya kalau kita sambung kenalah dengungkan bacaan. Kalau kita dah waqaf, kita dah berhenti, tak perlulah dengungkan bacaan, ya. A'idzukkirtum tapi kalau sambung dzukirtum bal
tumbal. Tumbal. Ada jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, pilih mana satu. Kalau kita biasa baca dengan sambung, pastikan kita dengungkan bacaan. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, tanda dia macam mana? Tanda dia tuan-tuan bang dirahmati Allah mudah saja, iaitu mim mati yang tidak ada tanda mati berjumpa dengan huruf ba. Mim mati bila berjumpa dengan huruf ba, apa dia? Mim mati bila berjumpa dengan huruf ba, nama hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Mim mati berjumpa dengan ba. Mim itu tidak ada tanda mati. Jadi senang sajalah kan, ingat tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau kita baca Al-Quran, nampak mim yang mati dan tidak ada tanda mati. Tapi nanti orang tanya, ustaz macam mana nak tahu mim tu mati sedangkan dia tak ada tanda mati? Maksudnya kita katakan kalau ada mim yang tak ada tanda, itu adalah mim yang mati. Macam itulah ya. Okey, kita tengok. A'idzukkirtum bal antum. Nun yang mati berjumpa dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara bacaannya kita dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Okey, dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Antum bal antum, bukan bal antum, bal antum. Kemudian dekat sini tuan-tuan abang dirahmati Allah, perasan tak ada mim yang mati dan ada tanda mati? Kan jelas saja. Mim yang mati ada tanda mati, tak payah dengungkan bacaan. Tak perlu dengungkan bacaan ya. Bal atum qaumum, bal atum qaum. Jangan bal atum qaum. Salah ya. Jadi kat sini ada mim yang mati dan ada tanda mati, itu maksudnya dia adalah izhar syafawi. Jelas sajalah ya, mudah saja. Qaumum musrifun, qaumum, dengar, qaumum qaumum musrifun. Kenapa kena 2 harakat? Kerana kita nampak dekat sini tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada mim yang bersabdu kan? Ada mim yang bersabdu. Soalan, adakah dia wajibul gunnah? Jawab dulu. Adakah dia wajibul gunnah? Jawapannya bukan. Sebab apa? Kerana mim yang bersabdu tu berada pada pangkal kalimah, pangkal perkataan, pada huruf pertama dalam perkataan itu. Jadi hukum dia apa? Tengok di sini ada tanwin, baris 2 di hadapan. Baris 2 di hadapan berjumpa dengan mim. Tanwin berjumpa dengan mim, hukum dia idgham ma'al gunnah. Idgham. Jangan baca mim baris 2 di depan mun. Jangan baca qaumun musrifun. Qaumun, salah. Qaumum, masuk daripada mun bertukar menjadi mum, masuk idgham. Idgham tu maksudnya masuk dalam huruf yang kita jumpa, iaitu huruf mim. Qaumum ma'al gunnah, beserta dengung, dengan dengung. Qaumum musrifun, musrifun. Bila kita waqaf di sini, hukumnya adalah mad arid lis sukun. Macam mana baca mad arid lis sukun? Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat, tapi biarlah konsisten ya. Kalau kita dah baca ayat pertama tu mad arid lis sukun 2 harakat, ayat yang berikutnya pun mad arid lis sukun 2 harakat juga. Kalau ayat pertama tu kita dah baca dengan kadar 4 harakat, mad arid lis sukun yang berikutnya pun kita baca dengan 4 harakat. Kalau kita dah mulakan mad arid lis sukun yang pertama tu dengan 6 harakat, maka mad arid lis sukun yang berikutnya pun dengan 6 harakat. Panjang jugalah. Baik, tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita tengok ayat berikutnya. Wajaa, wajaa, kita baca panjang kan? Kenapa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kita dah belajar tadi kan? Ada tanda mad, ada tanda mad. Siapa boleh ingat? Ya, tanda mad tu ada pada berapa tempat yang kita boleh jumpa dalam Al-Quran? Pertama, mad jaiz munfasil. Yang kedua, mad wajib muttasil.
Yang ketiga mad apa? Mad silah tawilah. Dan yang keempat pada mad lazim. Okey. Baik. Jadi kat sini tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada huruf alif iaitu huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Apakah huruf mad? Alif, waw dan ya. Awi. Baik. Kalau dicantumkan ketiga-tiga huruf tu jadi awi lah ya. Tapi bila dipisahkan huruf alif, huruf waw dan huruf ya berjumpa dengan hamzah. Okey. Wajaa. Satu kalimah ke dua kalimah? Satu kalimah saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Maka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil dibaca dengan keadaan 4 harakat. Wajaa min aqsal. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dapati ada huruf nun yang mati berjumpa dengan hamzah dan ada tanda mati. Senang saja kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dah belajar tadi. Bilakah nun ada tanda mati? Nun ada tanda mati bila berlakunya salah satu daripada hukum ini, sama ada izhar halqi ataupun izhar mutlaq. Izhar halqi ataupun izhar mutlaq. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah nak habis dah. Sikit lagi, kita sambung sikit lagi. Okey. Jadi nun mati berjumpa dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Cara bacaannya tak payah dengungkan bacaan. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Okey, di sini ada tanwin yang berjumpa dengan huruf ya. Okey, ada tanwin berjumpa dengan huruf ya. Hukumnya apa? Hukumnya idgham ma'al gunnah. Lam baridu di depan lun. Jangan baca rajulun yas'a, tapi rajului masuk dalam huruf ya. Ma'al gunnah, idgham ma'al gunnah beserta dengung 2 harakat. Rajulun yas'a. Okey. Jadi hukumnya idgham ma'al gunnah, cara bacaannya dengung dengan kadar 2 harakat. Rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dekat sini kita waqaf, namanya mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Macam mana kadar bacaannya? Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat, tapi pastikan ia konsisten dalam bacaan kita, insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sekejap, ada 1 minit lagi ataupun 2 minit lagi, insya-Allah. Okey, 2 minit lagi sempat, insya-Allah. Okey, kita baca pada ayat yang berikutnya. Ittabi'u man la ittabi'u. Kat sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada satu hukum lah ya, nama dia hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia tak ada baris. Yang kita baca ittabi'u, perasan tak? Ittabi'u tak ada baris bawah dekat situ. Tapi macam mana kita boleh tahu dia dibaca dengan baris bawah? InsyaAllah saya akan jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Cuma saya nak jelaskan yang hujung ni sebab masa kita dah nak habis dah masuk waktu Isya. Ittabi'u malla. Di situ ada huruf nun yang mati berjumpa dengan huruf lam. Okey, nun yang mati berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Masukkan, jangan baca mim nun mati di atas man la, tak. Tapi baca mal. Jumpa lam, masuk dalam huruf lam. Itu idgham bila gunnah tanpa dengung. Malla yas'alukum. Yas'alukum tuan-tuan bang dirahmati Allah, ada mim yang mati dan ada tanda mati. Mim yang mati ada tanda mati, hukumnya adalah izhar syafawi, baca dengan jelas ya. Hukumnya izhar syafawi, baca dengan jelas, tak perlu dengungkan bacaan. Kemudian ajrawa. Di situ ada tanwin. Tengok tanwin tuan-tuan abang dirahmati Allah. Tanwin yang berjumpa dengan huruf waw, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Ra baridu di atas ran, tapi jangan baca ajran wa.
Tapi ajraw, yang kita masuk dalam huruf waw, itulah nama dia idgham. Masukkan idgham ma'al gunnah, maksudnya beserta dengun, ya. Dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Tengok tuan-tuan abang dirahmati Allah, mim ni ada tanda mati ke? Tak ada. Bila tak ada tanda mati, kita dah tahu dah kita kena bersedia untuk dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, mim mati yang berjumpa dengan mim, hukumnya adalah idgham mithlain. Idgham mithlain, ya. Nama hukum idgham mithlain, cara bacaannya dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Dan yang terakhir, bila kita waqaf pada kalimah muhtadun, hukumnya adalah mad arid lis sukun. Boleh 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat, tapi pastikan bacaan kita konsisten insya-Allah. Jadi demikianlah beberapa hukum tajwid yang dapat kita pelajari pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati Allah. Mudah-mudahan kita boleh cakna, boleh tahu yang ni hukumnya apa, yang ni cara bacaannya bagaimana. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja, insya-Allah kita akan jumpa pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.